Kejap ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berkenalan. Hi, welcome to MAT 183 kelas Calculus 1. Yang lepas korang dah berjaya menghabiskan kelas pre-calculus. So, Sam ni sambung ke Calculus 1. Calculus 1 ni basically kita akan belajar differentiate dengan integration. Tu namanya calculus. Kalau yang metrik-metrik tu itu namanya algebra. Macam itulah. Okay, so Sam ni kita hanya akan fokus differentiate and integration only. Ada 5 chapter. Saya dah bagi tadi lesson plan apa yang kita nak buat Sam ni. So basically macam itulah. Kita ada chapter 1 limit. Sekejap lagi saya akan masuk teruslah limit. Lepas tu kita ada chapter 2 differentiate, chapter 3 application, chapter 4 integration and chapter 5 application integration lah. Alright. Dalam tu pun dah ada, dekat dalam lesson plan tu kita akan ada 4 assessment tak silap saya untuk SEM ni, SEM ODL. Kalau SEM normal lain pula dia punya assessment. Tak silap saya 4. Nanti setiap kali assessment 1, 2, 3, 4 tu saya akan beritahu lah. Assessment 1 bertulis. Assessment 2, 3 dia ada yang group work, dia ada assessment bertulis, assignment. Dan yang menjawab soalan tak silap assessment 1 dengan assessment 4 je tak silap. Assessment 4 tu pun tak silap final exam kot. Nak tak? Tengok balik lah nanti korang. Okay, so kita punya 50% untuk assessment, 50% untuk final. Okay, rasanya macam dah boleh agak lah macam mana kan. Saya lepas korang dah belajar 133, so lebih kurang lah dengan 183 ni dia punya cara. Saya akan guna Google Classroom untuk hantar soalan kot. Ni hari ni first time saya nak try YouFuture sebab saya lepas YouFuture Cik Hang je, malas saya nak guna. Ni saya ni try kalau macam Cik Hang slow tak gunalah kot saya. Okay, buku pula saya tak kisah sebenarnya korang nak pakai buku apa sebenarnya. Okay, tapi saya cadangkan korang guna buku saya suka guna buku dari Terengganu tau. Yang ini macam ni. Nampak ke? Ni buku tebal. Okay, caranya saya bagi nombor kontak. Nanti lecturer tu nanti cakap lah nak beli sebab dalam tu dia just soalan je sebenarnya dalam buku tu. Dan soalan-soalan pun saya ambil dari situ. Macam hari ni saya ambil dari sini sebab siapa yang ada senang. Sampai saya akan bagi jugalah. Nota-nota saya akan bagi. Latihan-latihan pun saya akan bagi. Tapi kalau ada buku tu lagi senang sebab ada jawapan saya siap. Kalau nak guna. Kalau tak pun korang boleh cari yang Mr. Teo punya. Mr. Teo yang macam korang beli sen lepas 133. Boleh tengok dekat Shopee tapi buku dia nipis sikit. Tak kisah pun sebenarnya mana-mana. Sekadar untuk buat latihan. Sebab calculus ni korang kena buat latihan lagi banyak lah lagi sebab agak susah sikit lah. Sebab benda baru sebenarnya calculus. Satu kurang. Okay. So ada apa-apa nak tanya nanti saya bagi kontak number yang mana-mana buku ni lah. Buku yang dari Terengganu. Kalau buku dari Pahang pun ada kontak number tapi korang ambil. Satu je tak payahlah bila banyak-banyak. Satu je untuk buat latihan je. Okay. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Hai, ada apa-apa nak tanya? Boleh ke? Ya, saya. Buku yang daripada Terengganu tu berapa ringgit? Hari tu RM25. Hari tu maksudnya tahun lepas sebab saya lepas saya tak ajar. RM25 dengan plus post. Not sure sebab sekarang ada cost post. Dulu mana ada. Okay, thank you Madam. 25 ke 30 lah, maksimum 30 lah kot. Saya rasa tak lebih daripada 30. Tapi dia tebal nak mati lah. Dan soalan dalam tu dah ada soalan final. Bukan. Dah ada contoh-contoh soalan final lah macam tu. Cuma untuk ODL soalan final rasanya tak sama setiap kampus kot. Tapi at least korang boleh nampak lah soalan-soalan ni macam mana. Berserta jawapan. Kalau nak guna. Okay? Saya.
Buku tu dia termasuk kalkulus 1, kalkulus 2 ataupun kalkulus 1 sahaja? Tak, kalkulus satu je, dia soalan je. Oh. Dia sebenarnya soalan tutorial. Maksudnya macam hari ni saya ambil tutorial 1, tutorial 2. Macam tu lah. Kita ada, dia bagi sampai berapa ratus tutorial lah. Dia bagi sampai entah tutorial berapa ni, 800, 80 kot. Thank you, Madam. Okay. Dia macam saya lepas rasanya kita guna buku Mr. Teo tu kan. Yang nipis tu. Tak kisah pun mana-mana. Kalau rasa korang ada buku lain, abang-abang awak, kakak-kakak awak ada buku, guna je tak apa. Sebab sekadar nak buat latihan je. Latihan saya bagi pun ada. Ini kalau macam tak cukup latihan. Macam tu. Okey? Boleh? Yang assessment, setiap kali assessment saya akan beritahu lah macam mana. Sebab SEM ODL ni dia sentiasa berubah dia punya assessment. Bukan berubah. Dia adalah plus minus, tambah sana, tambah sini. Kan try and error sana, try and error sini, biasalah. Tapi tak silap saya, korang ada group assignment kena buat video tak silap. Tu nanti korang, rasanya korang lagi expert dari saya. Sekejap. Ambil pula burung-burung ni rajin pula mengacau saya. Okay? Boleh? Boleh kita start lain? Kalau tak nak start mengajar. Sekejap, kenapa ada burung sukakan saya ni? Okay, kalau tak kita boleh start kelas. Kalau tak ada benda nak tanya. Anytime boleh tanya lah nanti. Okay, so tadi sudah bagi notes. Apa nota? Selalu saya guna PDF tapi sebab saya kat rumah terpaksa lah saya guna PDF. Selalu saya bagi PowerPoint. Senang nak conteng. Okey, nampak nota? Cik tak tahu dah apa jadi ni. Mana saya punya? Nampak. Nampak? Okey, limits. Ni chapter. Sebenarnya kita start dengan kita ada, dia sepatutnya minggu ni kalau tengok lesson plan kita start dengan function. Function tu yang awak belajar waktu saya lepas lah. Tapi setakat function dia just recall balik lah, kena tahu function what is a inverse function, composite function, function basically yang simple punya. So saya skip terus, saya terus masuk ke limit. By the way, 183 ni kan subjek yang cukup-cukup makan. Bukan, maksudnya dalam masa 14 minggu ni dia cukup-cukup, dia memang sehingga ke titisan terakhir. Macam tu. Dia dia memang cukup makan ke panggil? Dia cukup masa dia tu lah crowded sikit. Dia macam 133 jugalah. Saya mengharapkan kita at least adalah sejam 2 jam lebih untuk kita buat revision. Tapi setiap kali untuk buat test saya akan buat revision juga. So kalau kata kalau ada kena ganti kelas, kena ganti. Kalau macam saya cancel, saya akan ganti kelas. Kalau kata cuti tu pun biasanya saya akan bagi notes siap-siap lah. Okay, so kita tengok limits. Ini benda yang baru. Limits dia tajuk je besar. Definition dia, malah kenapa dia ke kiri? Okay, sekejap. Saya nak tengok apa jadi. Okay, limits. Ni cara nak baca dia. Ni, kita ada limit ni, limit. Sekejap ya. Okay, ni limit. Limit ni, cara nak tulis limit besar, limit dia mesti lim besar, kecil kat bawah ni, x, kecil. Ni anak pandai namanya approach to A. A tu nilai yang kita nak. Fx ni function. Tu. Ni cara dia. The limit as x approach A. Ni. Limit besar tau. Bukan x besar A limit macam ni. Ni salah. Cara tulis salah. So pastikan limit tu besar. Limit x tu. X approach to A tu kecil kat bawah limit. Lepas tu barulah function. 2x sama 1 ke apa ke. Okay. Kalau cara ni salah. Pastikan limit tu, besar, x approach to A tu kecil. Okay, tu cara nak tulis limit. Limit pula selagi mana belum ganti nilai, x ni maksudnya sebenarnya x yang approach to A ni nilai.
bila mana belum ganti nilai, limit perkataan limit ni kena wajib ada. Tak ada limit, tolak markah terus. Kejam tak kejam ni limit ni, macam itulah. Okay. Saya ulang. So, kalau selagi belum mengganti nilai, selagi ada XX ni dalam function awak, limit wajib ada. Ini untuk chapter limit je lah. Selagi ada XX tu, limit kat tepi ni wajib ada. Okay. Alright. So, kita tengok. Saya terus ke computing limit sebab kita ada dua kaedah, limit by graph dengan limit computing. Computing maksud kita mengira. So saya fokus ke computing terus. Okay ni. Ni yang basic. Limit. Okay, tengok contoh. Tu saya kata, kalau dia dua, gantikan je ni. Limit contoh. Contoh yang kedua lah. Gantikan je. Apa sebenarnya limit, awak try ganti dulu. Ganti je nilai. Awak dapat nilai, itu adalah jawapan. Itu namanya basic properties. Ganti je nilai. Okay. Maksudnya macam ni. 3 kuasa 2. Masuk nilai je ni. 3 kuasa 2 dapat jawapan. Tengok bila awak ganti nilai, limit dah hilang. Okay. Tengok bila awak ganti nilai ni. Ni awak ganti nilai. Perkataan limit ni dah hilang. Okay, tengok yang ni. Bila awak masuk nilai, limit. Yang sebenarnya awak tak payah buat pun tak apa. Awak ganti je. Ganti terus je ni. Boleh letak ni. Ni. Buat gini terus pun boleh. Okay. Bila ganti nilai X tu dah ganti dengan nilai number yang diberi. So limit kat tepi tu hilang. Tapi bila mana limit macam ni, tengok kat atasnya ada X, kat ni pun ada X, limit ni wajib ada. Tak ada limit ni memang akan hilang markah lah. Limit ni kejam sikit lah, tertinggal limit, tertinggal markah. Okay, so cara dia untuk limit yang basic ni, just ganti je. Okay, contoh. Saya rasa ada contoh kan? Ni dia bagi contoh. Ganti nilai, ni lah. Ni kita buat. Okay, so katanya ni. Limit X equal to 2, X tambah 5. So kita letak je 2 tambah 5. Bodohnya tulisan saya. Susah kan? Okay. So tengok bila saya ganti nilai X ni dengan 2. X sudah tak ada. Saya tutup kamera sekejap. Mana pula kamera saya? Okay. So yang ni saya tekan. Ni tekan je lah kalkulator 7. Okay. Tengok yang kedua pula. Bersama. Bila gantikan je X ni dengan negatif 5. So 2 negatif 5 tambah 1. So 2 darab negatif 5, negatif 10, negatif 10 tambah 1. Negatif 10 tambah 1 apa? Negatif 9 kan? Okay, next. Korang habiskan lah dulu yang ni, cuba buat. Boleh? Cuba buat jadi apa? Tekan kalkulator. Okay, settle? Berapa? Saya ni masuk nilai je dulu. Yang awal-awal ni okey lah. Nanti slide dia kita buat yang susah. Ni mana kalkulator saya? Baik. Ini dia. Kena tulis. Ni saya tulis lah. Alah, bila mana kan. Negatif 3. Negatif 2 lah. Ni korang habiskan lah. Dah siap? Kata? Ni tak tahu berapa. Nombor 4 dapat berapa?
Ada dapat jawapan nombor 4? Hakim dapat nombor 4? Tekan kalkulator je kan? 1. Sorry. Patutlah korang. Dah ke? Dah? Okey, siapalah. Saya assume korang dah siap. Lisa okey? Lisa ada ke? Okey, madam. Dah settle kan? Yang ni just kerja nilai je. Tapi kalau saya tekan satu markah je yang ni. Yang ni. Ni baru base standard. Okey. Limit of rational function. Ini sebenarnya saya fokus ke bila mana awak ganti nilai, awak dapat apa-apa jawapan tu, itu adalah jawapan. Tapi bila awak ganti nilai, dapat 0 per 0. Ni, 0 per 0. Tak boleh. Okey, bila soalan dapat 0 per 0, kena buat. Ni lah sama ada factorization, conjugate atau squeezing theorem. Squeezing theorem ni untuk sin dengan tangent ni. So yang ni lambat sikit lah kita fokus. Hari ni saya nak fokus factorize kalau sempat, factorization dengan conjugate. Conjugate ni kan melibatkan soalan yang ada square root, punca kuasa. Conjugate. Kalau factorize ni yang biasa punya lah. Dan okay. So saya ulang balik, ikut laju. Bila mana awak nak guna yang pelik-pelik ni, first step ganti nilai dahulu. Kalau tadi kan kita ganti nilai, masuk nilai je. Kalau dapat apa-apa number, that's it. Itu adalah jawapan dia. Okey. Tapi kalau dapat 0 per 0, ada benda lah nak kena buat. Sama ada factorize ataupun conjugate. Okey. Tapi kalau kata awak dapat 1 per 0, ini ada jawapan tau. Kalau 1 per 0 ni jawapannya infinity. Apa-apa bagi 0, jawapannya infinity. Ataupun kalau dapat 0 per 1, ni kosong lah. Ni jawapan tau. Infinity dikira jawapan, 0 pun dikira jawapan. Yang tak boleh ialah 0 per 0. Kalau 1 per 0 ataupun apa-apa per 0, jawapan infinity. Kalau 0 per 1, kosong lah. Atau 0 per apa, ni jawapan. Yang 0 per 0 sahaja yang tak boleh. Okay, so hari ni saya nak fokus factorize dengan conjugate kalau sempat. Sebabnya conjugate susah, factorize senang sikit, calculator je. Okay, so saya tengok contoh. First step saya kata, ganti nilai dahulu. Jangan gedik-gedik nak factorize sebab kadang-kadang soalan tricky tau. Sebenarnya dapat jawapan, dapatlah per 0 ke, 1 per 0 ke, ataupun dapat 0 per 5 ke, kan tiba-tiba factorize dikira salah lah pula. Okay, first step ganti nilai. Sepatutlah yang ni saya ganti nilai dulu. Negatif 3 kuasa 2 tambah 3 tolak 6 per negatif 3 tambah 3. So 9 tolak 9 tambah 3. Kenapa tolak ni? 9 betul kan? 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12. 12 tolak 6 lah. Bagi 0 nak. Betul tak saya kira ni? Betul. Betul? Maksudnya jawapan ni salah lah ni. Bila yang ni, katalah yang awak masuk nilai, 12 tolak 6. Korang ni saya yang masuk nilai salah. Korang ni, you je. Sedap rasa je si pangkah. Pelik pula saya bagi contoh salah. Ni lah. Ni negatif 3. Ni. So 9 tolak 3. 9 tolak 3, 6. 6 tolak 6, 0. 0 per 0. Bila dapat 0 per 0, baru kena factorize. Factorize ni calculator je. Sebab korang dah hebat je buat calculator. Cuma jaga positif negatif lah. Ni calculator je kan? Berarti kan guna calculator? Mana-mana lah korang nak guna calculator. Asalkan boleh factorize. Macam tu. Tapi kalau macam tadi, katalah awak dapat tadi kan 12 per 0. Katalah ini jawapan tau. 12 per 0 sama dengan infinity. Ni tak payah buat. Kalau betul lah tadi dapat 12 per 0, ni tak payah buat factorize benda bagian ni, tak payah. Hanya 0 per 0 je yang kena buat factorize. Okay. Right. Boleh? Okay ke? Tak apa. Kita try. Ni kita buat. Okay, so kita buat. Jom.
Lepas ni soalan berlambat menanti korang, jangan risau. Okay, jom kita try. Ini saya try dulu, saya masuk nilai 1/2 tambah 1 tolak 2 per 3 tolak 3. So dapat 0/0. Okay, tak boleh. So first step, bila mana saya ada nilai X saya nak factorize, limit kena ada ni, wajib. Kita tinggal limit, siapa yang factorize dia, kira salah. Okay. So tolong factorize kan kat saya, dapat apa tu? Factorize. Calculator. Saya dapat X tolak 1 dengan X tambah X 2. tambah 2. Okay. So kat bawah 3X tolak 3. So saya factorize ni lah. X tolak 1. Kenapa? Sebab factorize ni fungsi dia kita nak potong. Apa guna factorize tapi kalau tak boleh nak potong? Tu kena cari benda yang sama lah, kurungan yang sama. Okay, so bila sama, so tulis jawapan dulu. X tambah 2 per 3. Tengok, jangan lupa limit. Bila mana ada X lagi, limit tu kena ada. Last sekali baru saya ganti nilai. Baru limit tak ada. Okay. Tak apa. Kita buat contoh yang kedua. Contoh kedua saya nak guna lebih lah. Okay, so katanya ni. 2/2 tolak 4 per 2 tolak 2. Oh, 0/0. Okay, so first step kita factorize. X tolak 2. X tambah 2 per X tolak 2. So saya potong. Okay, then so 2 tambah 2, so sama dengan 4. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni susah sikit. Faham kan? Yang nombor 1, nombor 2 tu basic lah. Basically kita punya factorize macam nombor 1, nombor 2 lah. Okay. Yang nombor 3 ni macam nak menyusahkan kaedah awak sikit je. Nombor 1, 2 faham? Faham ada. Okay, so kita tengok yang ketiga. Ketiga, 1 tolak 9 per 3/2. 3 tolak 3. Ni pun 0/0 ni. Yang ini pening sikit sebab kita first sebab nak factorize kan? Okay. So ni kemahiran memanipulasi je ni. Apa yang perlu kita buat? Saya samakan penyebut dulu yang atas ni. Okay, so apa dia? X/2 tolak 9 per X/2 ni yang atas. Per 3 tolak X. Hujungnya tulisan saya, abaikan ya. Okay. Yang ini, kalau pecahan dekat atas, dia akan jadi, dia boleh jadi duduk bawah. Dia boleh jadi macam ni. X/2, 3 tolak X. Macam tu. Dia macam ni lah. Kalau 1/2 per 3, kita boleh dapat 1/2 darab 3. Tu yang dapat 1/6. Tu macam tu. Kalau pecahan dekat atas, ni pecahan dekat atas, dia boleh, pecahan ni boleh turun bawah. Okay, dan sampai sini rasanya dah okey ni kan? Factorize. Okay, so kita factorize. Alamak, saya guna whiteboard. Okay, factorize. Sampai sini, bila dah factorize, tengok, ada tak yang sama? Tak ada. Yang ni kita ada, yang ni kita ada X tolak 3. Yang ni 3 tolak X. Tak sama tau, tak boleh potong. Okay, caranya factorize lagi sekali. Factorize lagi sekali tu maksudnya factorize yang
positif negatif tu. Sama ada nak bahagian atas ke bawah ke, saya tak kisahlah. Okey, katalah saya buat yang bahagian bawah. Ni, katalah saya buat sini. X tolak 3, saya tak kacau yang atas. Saya kacau yang bawah. Saya letak negatif. Negatif sebenarnya saya nak fokus yang ni tau, 3 tolak X ni. So saya keluarkan negatif, so dia akan jadi X tolak 3. Betul tak? Ni, cuba kalau kata kita expand negatif ni. Negatif darab X, negatif darab 3. So negatif 3. Okay, so sama kan? Bila dah sama kat sini, baru boleh potong. Selagi tak ada kurungan yang sama, tak boleh potong. Okay, selamat tak muat. Saya letak ke tepi lah. Nanti kacau bawah pula. So dia akan jadi sama sini. Habislah bersambung-sambung. Limit X tolak 3. So X tambah 3 per negatif X kuasa 2. Masuk nilai 3 tambah 3 negatif 3 kuasa 2. So 6 per negatif 6 per 9. So nak kecilkan pun boleh, tak nak pun tak apa. Salah. 2 per 3. So saya ulang. Bila mana awak ada soalan yang pecahan macam ni, kan bila dapat 0 per 0, kalau rasa stuck, okay, kalau pecahan, first samakan penyebut dululah. Okay, so saya samakan penyebut. Right, bila ada pecahan dekat bahagian atas, kita boleh turun bawah. Tu yang dia duduk dekat bawah ni. And then macam biasalah, bila ada kuasa 2 factorize. Factorize sampai boleh potong. Okay, kalau yang ni X tolak 3, 3 tolak X tak boleh potong, kena factorize lagi. Kena cari jalan sampai boleh potong. Okay, tips dia sampai boleh potong je. Factorize sehingga boleh potong. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, jom. Next. Ni korang buat sendiri. Okay, cuba buat. Saya bagi jawapan je, kejap lagi. Ni saya dapat 3 per 4. Ni saya dapat negatif 13. Sama tak? Okey ke? Boleh ke next soalan?
Okey. Ni pula. Jawapan pucuk kuasa ke ni? Okey, soalan nombor 3 dia tricky. Ini saja yang mensyarafkan awak. Saya nak kena factorize sebagai bila mana awak ganti nilai. Awak ganti nilai je ni dulu. Mana awak dapat negatif 2 kuasa 2 tolak 3. Negatif 2 tambah 2. So 1/0. So jawapan awak infinity. Ni je. Okey, dapat ke? Madam. Boleh ke? Ada nak tanya boleh? Ya saya. Ya. Macam mana nak factorize kan? Maksudnya yang atas tu, maksudnya yang 2x 2 tolak x 6. Macam mana? Macam cara mudah nak factorize kan? Macam mana apa? Cara mudah nak factorize kan? Tak dengar lah Mira. Macam mana cara mudah nak factorize kan? Calculator kan? Guna calculator. Calculator awak. Nak factorize kan ada calculator. Calculator awak kan ambil yang dekat mod. Okay. Mod ambil dekat EQN. Ada dekat EQN ambil degree 2. Ambil degree 2. Okey, dan masuk nilai lah. Contohnya katalah yang ni. So 2, A dia 2, katalah yang ni. B dia yang ni negatif 1, negatif 1. C dia negatif 6. So C dia negatif 6. So dapat 2 kan? Awak dapat X2 dengan X sama dengan negatif 3/2 ataupun 1/5 tadi. So yang ini dia adalah X tolak 2. Yang ini ialah 2X tambah 3. Betul tak? Sebab ni macam seolah-olah sama dengan kosong. So X sama dengan 2, X sama dengan 3, 2. Ni factorize lah ni. Tu yang dapat X tolak 2, 2X tambah 3. Ni factorize lah ni. Okay. Boleh? Okay. Boleh? Boleh ada. Okay. Tu kata guna calculator je. Madam nak tanya. Yang 2x tambah 3 tu kita tak boleh tulis sebagai x tambah 3/2 Boleh, tak ada hal. Cuma kita factorize. Kita tak pernah lagi jumpa factorize x tambah 3/2. Kalau dalam konsep factorize kita tak ada x tambah 3/2. Kan memang awak dapat x tambah 3/2. Tapi dalam factorize kita tak ada konsep yang per ni. Tu yang kena buat naik atas ni. Untuk ni je, untuk factorize je. Untuk yang lain tak apa. Okay, thank you madam. Okay. Madam nak tanya. Ya.
Kat atas tu macam mana nak potong? Kat atas X tolak 2, bawah 2 tolak X. Macam tadilah kan. Kan saya kata bila tak sama kita letak negatif dekat luar, yang ni akan jadi X tolak 2. Ni jangan lupa lah limit. Okay. Thank you, madam. So tinggal limit bye-bye. Bila mana tak sama je letak factorizekan negatif kat luar. Okay, settle? Boleh? Betul. Okay. So, next. Nak masuk conjugate. Conjugate ni beza dia sama nanti. Dia ulang balik dengan factorize. Macam mana pun kalau dapat kosong per kosong memang wajib kena factorize. Tapi sebab soalan conjugate ni dia ada square root. Sebelum nak square bila sebelum factorize kena conjugate dulu sebab square root tak boleh nak factorize. Melainkan korang hebat sangat lah factorize guna square root. Saya pun tak kerti macam mana nak factorize guna square root. Okay, ni soalan. Contoh. Okay, dia macam biasa kita masuk nilai dulu. Punca kuasa 1 tolak 1 per kosong. So dapat kosong per kosong. Bila kosong per kosong kita dah tahu kita kena factorize. Wajib factorize. Okay. So bila dapat kosong per kosong wajib factorize. Tapi bila mana soalan square root kita tak reti nak factorize. Tak reti lagi lah nak factorize. So konsep dia first step kita conjugate. Apa benda conjugate? Dia sama macam hari tu kita belajar dekat complex number tu. Tapi macam ni senang lagi lah. Okay. Conjugate ni cari yang ada square root. Tak kisahlah dia duduk bawah ke, dia duduk atas ke, tak kisah. Okay. Untuk soalan ni dia duduk atas. Atas tu maksudnya dia jadi panggil apa? Kat atas panggil apa? Penyebut. Penyebut bawah. Ni duduk atas lah. Tak kisahlah duduk mana-mana nak duduk atas. Bila cari square root, duduk atas ataupun duduk bawah. Kita fokus pada square root je. Okay, square root kita duduk atas. So conjugate tu maksudnya partner sebelah dia ni. Saya letak colour ni lah, hijau ni. Ni. Kalau kat sini negatif, square conjugate dia akan jadi positif. Kalau kat sini positif, square root dia negatif. Dia square root, dia punya conjugate tu mesti selepas square root. Faham ke tak? Okay, contoh gini lah. Katalah X tambah 1. So yang ni kalau conjugate kita, square root X tolak 1. Conjugate. Nanti sebab dia kena atas bawah kena sama lah. Okay, katalah kalau kata gini. Square root X tambah 1 tambah 1. So kita tengok dia punya simbol dia yang selepas square root. So dia akan jadi square root X tambah 1 tolak 1. Okay. Boleh? Ni first step. Ya, saya. Possible ke kalau lepas square root tu dia tak ada nombor macam square root je kat situ? Boleh. Boleh. Kalau macam tu macam mana nak buat? Macam mana nak conjugate dia? Mana ada square root dapat kosong sayang oi. Kan kita belajar. Kita ingat kan? Okay, sorry. Square root apa dapat kosong? Wujud. Boleh, tapi kalau katalah nanti katalah just darab dengan square root jugalah. Sebab square root tu kita darab sebab kita nak hilangkan square root sebenarnya. Tengok lah. Bila kita expand square root darab square root. Ni. Alamak. Pen saya habis dah white ke? Saya nak cuti pakai apa? Ke tangan lah. Ni. Kejap ya. Okay, kalau square root saya kejap ya, saya mengecas apa tu? Cas pen. Okay, square root darab square root. Yang atas tu square root darab square root. Kejaplah, mana backup pen saya? Kakak mana mama punya pen kakak? Oh ni mana kakak?
Okay. So katalah yang ni, square root yang atas ni, bila dia darab dengan yang ni, square root ni akan hilang, nampak? Tapi yang bawah jangan gedik-gedik nak expand tau, buat bodoh je. Buat bodoh je yang bawah. Expand yang kita conjugate kan. Macam tu. So kalau square root darab square root, contoh square root x darab dengan square root x, kita akan dapat x. So square root x tambah 1 darab dengan square root x tambah 1, dia akan dapat x tambah 1. Tu yang dapat ni. Square root x tambah 1, square root x tambah 1 jadi x tambah 1. Yang ni x 1 darab, ini. Negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. Kenapa kita conjugate? Dia punya simbol dia mesti lain sebab kita nak simplify dia, nak pendekkan dia je. Tak payah nak expand tu panjang-panjang. Okay. And again, bila kita dah simplify tu maksudnya dah expand, lepas tu dah tolak-tolak. Nampak? Dia boleh potong ni, nampak ni. Tu yang jadi factorize balik. Macam mana pun, dia akan jadi factorize balik. And last sekali, baru ganti nilai. Ganti nilai, macam mana last sekali akan dapat ganti nilai balik lah. Rasanya macam tak nampak kan? Tak apa. Ni. Tengok contoh. Alamak, muat ke ruang yang saya bagi tu? Okay, kita tengok. Ganti nilai dulu korang. Okay, besarkan. Tengok. Okay. Nombor 1. Dah letak nombor. Square root x tolak 3, x tolak 9. Kita masuk nilai dulu. Punca kuasa 9 tolak 3. 9 tolak 9. So dapat kosong per kosong kan. Okay, first step. Ada je square root. Bila dah masuk nilai dapat kosong per kosong. So first step kita conjugate. Cari square root tu duduk mana. Kalau mana yang soalan ni square root duduk atas. Okay. So. Okay, buat dah. And again, apa-apa masuk nilai dulu tau. Okay, ini saya dah masuk nilai tadi dapat kosong per kosong. So, limit wajib ada walaupun awak nak conjugate. Square root x, saya salin balik soalan. Ni conjugate kat sini. Sini. Sebab ni tambah, so dia akan jadi square root x tambah 3 per, dia mesti atas bawah sama lah. Okay. Dan kita expand. Cara nak expand, yang kita hanya expand yang terlibat je. Yang terlibat tu maksudnya yang kita conjugate. Kita conjugate bahagian atas je yang kita expand. Kalau kita conjugate bahagian bawah, bawah je yang expand. So yang bawah ni jangan gedik-gedik nak expand lah. Saya salin je balik. Buat bodoh je. Salin balik, jangan nak gedik-gedik expand. Expand yang atas je. Okay, saya expand yang atas. Ini akan dapat x sebab square root darab square root. Square root x darab square root x. Negatif 3 darab positif 3, so dia dapat negatif 9. Terus dapat. Ya, ni x tolak 9 ni. So, boleh factorize. Kenapa kita conjugate tu? Kita nak factorize juga sebenarnya. Okay, so saya tulis balik. Jawapan akhir. 1 per square root x tambah 3. 1 per square root 9 tambah 3. So dapat 1 per 6. Ni jangan lupa ni, limit. Limit ni jangan lupa. Terlupa limit, terlupa markah awak. Dia kira macam awak tak jawab soalan je pula. Boleh ke? Okay, yang lain? Lama lah pula kelas kita ni. Tak apalah. Okay, next. Try jawab yang soalan nombor 2. Jadi apa korang? Ni habis dah kot. Dah habis. 2 soalan je lagi. Lepas tu saya bagi latihan.
Ini jawapan akhir saya dapat 2. Tak apa, saya tunjuk jalan kerja. Okey, untuk soalan yang kedua ni, sebab saya conjugate bahagian bawah, makanya saya expand bahagian bawah sahaja. Yang atas tu salin balik je. Okey, yang atas saya salin balik. Kita expand yang kita conjugate je. So, yang bawah ni, dia akan dapat X tolak 1. Okey, so boleh potong. Kenapa tak tekan merah? Square root. X tambah 1. So, last kali. Madam nak tanya, Ya. ada ke kes kita kena conjugate atas dengan bawah? Ke tak ada, satu je? Salah satu je. Thank you, Madam. Okay. Okay, last. Yang nombor 3 ni sama macam nombor 2 lah. Yang last kali awak akan dapat. Apa ni? 2 tak? Salah. Bukan 2. 4. Betul? Dapat ke? Dapat. Okay. So, tu saja. Saya bagi latihan dekat Telegram, okay? Boleh?